Persona XY. Wah, kita jadi penyanyi hari ini. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Anda sedang menonton Persona XY di saluran berita RTM. My Freeview 1, 2, 3 dan juga di TV1. Dan hari ini saya Zahira Razi dan rakan pengacara saya Hafiz Dawson. Seperti biasalah kan, Sabtu ni memang kita kena energetic sikit ataupun ceria sebab kita yalah hujung-hujung minggu ni takkan nak bersedih kan. Itulah sebab pemilihan warna kami hari ini juga. Kena ceria. Warna yang ceria sebab berhujung minggu tapi hari ini juga Hafiz kita membawakan satu isu ataupun satu topik yang jarang-jarang sekali orang ramai bincangkan. Selalunya kita akan lebih memfokuskan kepada orang dewasa, kepada wanita, kepada lelaki, kepada guru dan sebagainya. Tapi hari ini kita memfokuskan kepada kanak-kanak. Lara di usia awal. Apa maksud lara tu sebenarnya Hafiz? Betul, lara ni kalau ikut kamus Dewan Bahasa, lara ni bermaksud pilu, sedih ataupun dalam keadaan kesugulan ataupun sedih itu sendiri. Namun dalam aspek kita nak bincangkan hari ini adalah lara di usia muda, fokus kita adalah kepada anak-anak kecil. Sebab kalau ikut logiknya, anak-anak kecil ni sebenarnya tak boleh nak, selalunya anak-anak kecil ni gembira, happy, nak main je. Masa untuk tapi bermain, bergurau dan sebagainya. Bila dengan ibu bapa terutamanya. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan bahawa segala-galanya pendidikan itu sendiri sebenarnya bermula daripada rumah. Jadi macam mana peranan ibu bapa untuk membentuk anak-anak ini sehingga mereka dewasa? Sebenarnya kena bentuk daripada kecil lah. Lentur buluh, biar dari rebungnya. Tapi nak juga bercakap sebab sekarang ni, waktu bila mana diumumkan PKP 18 Mac lalu, ramai anak-anak kecil ni banyak duduk di rumah bersama ibu bapa. Jadi kita nak tengok juga dalam situasi yang sebegini rupa, bagaimanakah ibu bapa mengawal emosi anak, tindak tanduk anak sebab mereka tidak boleh bersosial, boleh keluar dan sebagainya. Mereka terkurung di rumah dan situasi ini menyebabkan mereka mungkin terdedah kepada kesihatan mental. Sebab kalau kita melihat kepada peratusan-peratusan yang direkodkan untuk mereka yang berusia muda ini dihidapi sakit mental ini begitu tinggi. Jadi kita ada bingkisan berkaitan dengan kesihatan mental kanak-kanak dalam tajuk minggu ini, Lara di Usia Muda. Saksikan. Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2019 merekodkan seramai 424,000 kanak-kanak bergelut dengan isu kesihatan mental. 9.5% daripada jumlah itu adalah kanak-kanak berusia antara 10 hingga 15 tahun. Statistik itu membuktikan isu kesihatan mental kanak-kanak sesuatu yang membimbangkan dan perlu diberi perhatian serius. Antara gejala yang dihadapi termasuk kemurungan, resah, gangguan mental dan stres yang teruk. Gejala itu jika tidak dirawat awal boleh membawa kepada penyakit mental kronik apabila mereka dewasa, termasuk kemungkinan terbabit jenayah dan gangguan kepada orang lain. Untuk kupasan selanjutnya, kita bersama tetamu di studio dengan topik Lara di awal usia. Okey, itu dia tadi bingkisan yang disediakan oleh tim penerbitan kita di mana 9.5% kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan mental. Jika kita lihat ada statistik yang dikeluarkan oleh NHMS di mana pada tahun tak silap saya 2 tahun lepas dinyatakan bahawa 11% dan pada tahun lepas pula dikeluarkan kebanyakannya kepada 9.5%. Jadi mungkin di situ kita akan nampak sedikit pengurangan, tetapi isu ini juga perlu kita ketengahkan, perlu kita fikirkan untuk masa hadapan kanak-kanak itu sendiri. Dan hari ini bersama dengan saya untuk Lara di usia awal, kita bersama dengan Datin Profesor Dr. Mariani binti Muhammad, yang saya rasa saya tak perlu perkenalkan lagi sebenarnya, tapi di sini saya berikan sedikit profil beliau. Beliau merupakan seorang superstar dalam bidang psikologi kanak-kanak di dunia. Mana tanya, ada 27 buah buku, ada lebih daripada 100 presentation yang telah beliau lakukan bukan sahaja di dalam Malaysia tetapi juga di luar negara. Juga sudah mengeluarkan sebanyak lebih daripada 27 buah buku. Dan kalau saya nak cerita semua profil berkenaan dengan Profesor Datin Doktor, sebenarnya tak cukup 1 jam. Sebab bila saya nak print, ada 47 muka surat. Okey, jadi selamat datang ke Persona XY, Profesor Datin Doktor. Apa khabar hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Okey, jadi bila kita bercakap dengan berkenaan dengan Lara di usia awal ni kan, untuk kanak-kanak terutamanya,
bagaimana kita nak klasifikasikan kanak-kanak itu sendiri yang menghidapi masalah mental? Okey, sebelum saya lanjutkan ya, kita perlu lihat istilah kanak-kanak. Kalau dalam umur biologinya, kanak-kanak itu umur biologi dan juga psikologi kanak-kanak itu hingga umur 11 tahun. Ya? Kerana kalau 11 tahun ke atas itu dah masuk dalam konteks remaja. Tapi dalam akta kanak-kanak kita di Malaysia, kanak-kanak itu sehingga usia 18 tahun. Jadi dalam konteks perbincangan kita sekarang ini, saya rasa lebih baik kita fokus kepada usia kanak-kanak itu sendiri dalam aspek biologinya. Tapi kalau kita nak selit sedikit berkenaan dengan hingga 18 tu, tak ada masalah lah ya. Nah, yang kedua istilahnya ialah kesihatan mental itu. Ya. Kita perlu ingat kesihatan mental berbeza dengan penyakit mental. Bila kita kata kesihatan mental, katakanlah ya, Zahira ni nampak-nampak kesihatan mental dia terjejas. Orang akan kata, orang yang tak faham dia akan kata, tak betul agaknya ni. Tapi sebenarnya kesihatan mental tu maksudnya ialah keupayaan saya, keupayaan Zahira dan keupayaan orang yang melihat kita ini, bagaimana mereka dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran sosialnya. Bagaimana mereka berinteraksi, macam mana mereka berfikir, bagaimana emosi mereka. Kalau marah tu nak baling ke pinggan mangkuk, ataupun kalau tengah marah tu nak bawa kita laju-laju ke, itu maksudnya kesihatan mental. Maksudnya keupayaan seseorang mengadaptasikan dalam persekitaran lama ataupun yang baru. Ya, tapi dan kanak-kanak juga kan, mereka kita tahu macam sekarang bila tadika, taska semua dibuka juga kan, kita faham kanak-kanak ni lagi senang untuk mengajar mereka untuk adaptasikan dengan sesuatu yang baru apabila kena dengan caranya, maknanya bukan secara paksa, kata pendapat-pendapat orang ramai lah kan. Tapi dalam isu kesihatan mental ni sendiri, adakah persekitaran di luar ataupun di dalam rumah itu sendiri sebenarnya mempengaruhi untuk mereka menghidapi masalah kesihatan mental? Ya, betul. Apa yang mempengaruhi mereka nanti ialah bukan sahaja persekitaran tetapi letak diri mereka dulu. Adakah mereka selesa dengan diri mereka? Dia boleh terima tak diri dia siapa dia? Kalau ada kanak-kanak itu badannya besar, badannya gemuk, kurus kering, ada orang akan kakak atau abang bagi ejekan. Nah, itu keselesaan untuk diri anak itu. Tapi kalau persekitaran itu, kalau dalam rumah, kalau lingkungan dalam rumah, dia melibatkan ibu, ayah, kakak, abang, datuk atau nenek. Ataupun persekitaran. Malah kerusi meja yang ada pun adalah faktor yang boleh mempengaruhi kesejahteraan kesihatan mental kanak-kanak itu. Kalau keluar daripada kepompong rumah, masuk pula tadika taska, kawasan itu melibatkan kawan-kawan, melibatkan guru prasekolah, melibatkan pengasuh, melibatkan juga buku, beg yang dibawa. Kemudian mungkin diambil pula oleh kenderaan yang lain, itu juga persekitaran yang lain. Jadi kalau kita lihat bertindan tindih persekitaran itu, kalau tidak betul-betul dikawal rapi untuk keharmonian kesejahteraan anak-anak di peringkat awal usia itu, pastinya dia akan membawa kepada apa yang kita kata tadi, lara, sedih, pilu, runsing, bimbang, cemas segala-galanya. Tapi bila doktor menyebut juga berkenaan dengan lara ni sendiri kan, yang mana saya tertarik bila saya terbaca satu artikel ada mengatakan bahawa bukan sahaja penyakit tiga serangkai ini adalah jantung, paru-paru dan sebagainya, tetapi bila berkaitan dengan kesihatan mental ada juga trifecta ataupun tiga serangkai di mana boleh kita katakan berkaitan dengan lara tadi, sad, stress, anxiety dan juga depression ataupun tekanan, kegemuruhan dan juga kemurungan. Jadi mungkin dekat sini mungkin doktor boleh kupaskan sedikit kebanyakan kanak-kanak ini apa yang paling banyak mereka hadapi dalam usia yang sangat muda. Yang paling banyak yang mereka hadapi dalam usia mereka ialah boleh tak mereka ikut arahan ibu? Boleh tak mereka ikut arahan ayah? Boleh tak mereka ikut arahan kakak atau abang atau cikgu di sekolah? Kerana kita perlu ingat bahawa dunia kanak-kanak, bisnes kanak-kanak ialah main. Mereka main. Tapi ketika nak main, tiba-tiba ibu, okey, jangan main. Pergi bilik air, mandi, solat. Contohlah dalam usia 5 tahun. Sedangkan dia baru nak main. Okey, contoh. Kemudian nak tengok cerita kartun ya. Kat TV kita di Malaysia banyak ya. Sekali bila nak tengok, okey, tutup TV. Buat homework.
walaupun kita nampak benda itu kecil, tetapi sebenarnya jiwa kat kanak itu, dia memberontak. Tapi dia tak boleh nak tunjuk. Kerana zaman kanak-kanak itu, perkembangan moral mereka, ya, mereka akan ikut apa yang orang lebih dewasa pada mereka. Maksudnya orang yang lebih dewasa itu, itulah orang yang dikatakan authority. Kena ikut cakap. Kena ikut cakap. Mereka tak boleh bersuara. Tapi bila masuk remaja, mereka melawan, ya. Mereka bercakap kerana ada kadang-kadang mereka dah simpan daripada zaman kanak-kanak lagi. Mereka dah boleh. Itu ikut fakta-fakta psikologi berdasarkan kepada elemen-elemen biologi yang ada dalam diri mereka mengikut umur. Okey, sebenarnya kita akan banyak lagi kita akan kupaskan bersama dengan Profesor Doktor. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Pesona XY, Serasi di Hati.